Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada pagi ini, murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Zawani bin Muhammad dari SK Abdul Hadi untuk membincangkan tentang topik 8 iaitu jirim. Mari kita tengok dulu standard kandungan. Yang 8.1 keadaan jirim. Standard kandungan 8.2 perubahan keadaan jirim bagi air. Manakala objektif pembelajaran 1. Murid dapat menyatakan jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Objektif yang kedua, murid boleh mengelas bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim. Objektif pembelajaran yang ketiga, murid boleh mencirikan sifat pepejal, cecair dan gas dengan menjalankan aktiviti. Objektif yang keempat, mengitlak bahawa air boleh wujud dalam 3 keadaan jirim dengan menjalankan aktiviti. Untuk objektif pembelajaran yang kelima, murid boleh memerihalkan perubahan keadaan jirim bagi air dengan menjalankan aktiviti. Objektif yang keenam, murid boleh menjelas dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Objektif yang ketujuh, murid boleh menghubung kait perubahan keadaan jirim bagi air dengan pembentukan awan dan hujan. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, marilah kita mengenal apa itu jirim. Tahukah murid-murid apa itu jirim? Berdasarkan definisi, jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Berdasarkan definisi yang diberi, mari kita mengenal dengan lebih lanjut apa itu jirim. Baiklah murid-murid, mari kita mengenal jirim. Jirim boleh wujud dalam 3 keadaan. Yang pertama, jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal. Jirim juga boleh wujud dalam keadaan cecair. Dan jirim juga boleh wujud dalam keadaan gas. Berdasarkan paparan yang diberi, di sini murid-murid dapat melihat dan memahami bahawa jirim wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Kita teruskan lagi dengan mengenal jirim dalam keadaan cecair. Berdasarkan gambar, murid-murid boleh nampak paparan yang ditayangkan iaitu yang pertama, air. Air merupakan cecair. Manakala minyak masak juga merupakan jirim dalam keadaan cecair. Yang ketiga, susu. Susu juga merupakan jirim dalam keadaan cecair. Berdasarkan 3 contoh yang diberi, murid-murid bolehlah mengelas jirim yang ada di sekeliling murid. Seterusnya, mari kita mengenal jirim dalam keadaan gas. Berdasarkan gambar atau video yang ditayangkan, jirim dalam keadaan gas adalah udara. Contoh yang diberi dalam video ini adalah udara. Udara yang terdapat dalam belon merupakan jirim dalam keadaan gas. Yang kedua, jirim dalam keadaan gas contohnya ialah wap air. Wap air merupakan jirim dalam keadaan gas. Seterusnya kita lihat pula sifat jirim. Pepejal, cecair dan gas mempunyai sifat yang berbeza. Setiap jirim mempunyai sifat-sifatnya yang tersendiri. Berdasarkan jadual 1, mari kita lihat sifat dan keadaan jirim.
Keadaan jirim yang pertama ialah pepejal, yang kedua cecair, yang ketiga adalah gas. Mari kita lihat sifat jirim bagi setiap keadaan berikut. Yang pertama, pepejal. Pepejal mempunyai jisim. Pepejal ada jisim. Cecair. Cecair pun mempunyai jisim. Gas juga mempunyai jisim. Seterusnya, mari kita lihat, adakah pepejal, cecair dan gas memenuhi ruang? Kita lihat dulu pepejal. Pepejal, ya, bermakna pepejal memenuhi ruang. Cecair pun ya, bermakna cecair juga memenuhi ruang. Manakala gas pun ya, bermakna gas juga memenuhi ruang. Seterusnya, mari kita lihat berdasarkan isi padu. Murid-murid, cuba murid-murid lihat. Pepejal, isi padunya tetap. Cecair, isi padunya juga tetap. Manakala gas, isi padunya tidak tetap. Berdasarkan bentuk pula, pepejal mempunyai bentuk tetap, cecair bentuknya tidak tetap, gas bentuknya juga tidak tetap. Untuk lebih detail, cuba kita tengok paparan yang ditayangkan. Sifat dan keadaan jirim. Sifat jirim pepejal mempunyai jisim tetap, memenuhi ruang, mempunyai isi padu tetap dan mempunyai bentuk tetap. Bermakna pepejal bentuknya tidak akan berubah sekiranya tiada apa-apa tindakan yang dikenakan kepada pepejal tersebut. Seterusnya, kita tengok pula sifat jirim cecair. Cecair mempunyai jisim tetap. Cecair juga memenuhi ruang. Cecair akan memenuhi setiap ruang yang ada apabila dituangkan. Ketiga, cecair mempunyai isi padu yang tetap. Keempat, cecair tidak mempunyai bentuk tetap. Disebabkan oleh tidak mempunyai bentuk yang tetap, cecair akan mengikut bentuk bekas yang diisi. Murid-murid boleh lihat pada bekas yang diisi dengan air, setiap bekas mempunyai bentuk yang berbeza. Dengan ini, air juga akan mempunyai bentuk yang berbeza. Di sini kita dapat membuat satu kesimpulan bahawa cecair tidak mempunyai bentuk tetap, tetapi cecair akan mengikut bentuk bekas yang diisi. Seterusnya, sifat jirim cecair. Cecair mempunyai jisim tetap. Di sini ada kesilapan ya. Minta maaf. Sebenarnya di sini adalah sifat jirim gas. Gas. Sifat jirim gas. Gas mempunyai jisim tetap. Gas juga memenuhi ruang. Gas tidak mempunyai isi padu tetap. Gas juga tidak mempunyai bentuk tetap. Kalau kita tengok pada gambar, gas memenuhi ruang. Bila kita tiup belon, gas akan memenuhi ruang di dalam belon. Dan juga gas akan mengikut bentuk belon tu tadi. Cuba kita lihat. Bentuk belon yang berbeza. Jadi udara yang berada di dalam belon juga mempunyai bentuk yang berbeza. Seterusnya kita tengok pula atau kita lihat 3 keadaan jirim air. Yang pertama, pepejal. Contohnya ais. Jadi air ni boleh wujud dalam 3 keadaan. Yang pertama, pepejal. Contoh pepejal adalah ais. Yang kedua, cecair. Contohnya ialah air. Yang ketiga, gas. Contohnya wap air. Berdasarkan apa yang ditayangkan, jadi murid-murid boleh mengenal dan boleh memahami 3 keadaan
jirim air. Kita tengok pula perubahan keadaan jirim air. Keadaan jirim air boleh berubah melalui proses, iaitu 5 proses. Yang pertama, peleburan. Yang kedua, pembekuan. Yang ketiga, penyejatan. Yang keempat, pendidihan. Dan yang kelima, kondensasi. Okey, sebelum tu kita tengok dulu susunan zarah-zarah bagi setiap jirim. Susunan zarah bagi jirim dalam keadaan pepejal, cuba kita tengok. Susunan zarah pepejal sangat rapat dan ruang kosong hanya kecil sahaja. Susunan juga teratur. Manakala susunan zarah untuk cecair, susunan zarah untuk cecair tidak tersusun dan kurang rapat. Okey, murid-murid boleh tengok perbezaan antara susunan zarah pepejal dan juga susunan zarah cecair. Okey, yang ketiga, kita tengok pula susunan zarah-zarah bagi gas. Susunan zarah bagi gas tidak tersusun dan menjauhi antara satu sama lain. Kalau kita tengok perbandingan ketiga-tiga ni, terdapat perbezaan dari segi susunan zarah. Okey, untuk proses yang pertama iaitu proses peleburan. Proses peleburan adalah proses yang melibatkan pepejal berubah kepada cecair. Perubahan ini berlaku apabila pepejal tersebut menerima haba dari persekitaran. Sebagai contoh, ais adalah dalam bentuk pepejal. Apabila ais menerima haba dari persekitaran, ais tadi akan mencair atau melebur. Jadi, dari segi susunan zarah akan berlaku perubahan. Semasa pepejal, zarah-zarahnya tersusun rapat, manakala setelah ais tadi mencair dan menjadi air, susunan zarahnya telah berubah menjadi tidak tersusun dan agak jauh. Okey, kita boleh tengok di sini iaitu macam mana atau bagaimana proses peleburan berlaku. Okay, ais di dalam gelas yang telah menerima haba di persekitaran telah melebur. Ini menyebabkan susunan zarah pepejal akan berubah menjadi susunan zarah cecair. Seterusnya ialah proses pembekuan. Proses pembekuan melibatkan cecair berubah kepada pepejal. Okey, susunan zarah cecair akan berubah menjadi dalam bentuk susunan zarah pepejal. Contohnya ialah air. Air membeku menjadi ais apabila air kehilangan haba ke persekitaran. Okey, murid-murid boleh tengok air dalam gelas tadi bila kita masukkan ke dalam peti ais, bermakna air tadi telah kehilangan haba dan membeku membentuk ketulan ais. Ini dipanggil proses pembekuan. Masih lagi proses pembekuan, murid-murid boleh lihat bagaimana proses peleburan berlaku. Daripada cecair tadi telah berubah menjadi ais setelah kehilangan haba ke persekitaran. Proses yang seterusnya ialah proses penyejatan. Proses penyejatan melibatkan perubahan cecair kepada gas. Cecair akan menerima haba dari persekitaran dan akan bertukar kepada gas melalui proses penyejatan. Okey, murid-murid boleh tengok pada gambar ini. Ini adalah air ataupun dalam bentuk titisan air. Atau yang lebih dekat lagi ialah titisan embun. Okey, apabila titisan air tadi menerima haba dari persekitaran, air tadi akan bertukar kepada wap air dan terbebas ke persekitaran, menyebabkan air tadi hilang ke udara dalam persekitaran kita.
Seterusnya kita tengok pula faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Kadar penyejatan dipengaruhi oleh suhu persekitaran, kelajuan angin dan juga luas permukaan yang terdedah. Okey, mari kita tengok berkaitan dengan kadar penyejatan. Pada waktu mendung, wap air sedikit, air yang menyejat pun sedikit. Suhu yang rendah, kadar penyejatannya adalah rendah. Bermakna jika murid-murid menjemur pakaian pada waktu ini, pakaian murid-murid lambat untuk kering kerana kadar penyejatannya rendah. Okey. Pada hari panas, lebih banyak wap air akan terbebas. Lebih banyak air akan menyejat ke persekitaran, bermakna apabila murid-murid menjemur pakaian pada hari panas, pakaian murid-murid akan cepat kering. Suhu yang tinggi akan menyebabkan kadar penyejatannya tinggi. Untuk persekitaran yang berangin, okey, cuba kita lihat untuk persekitaran yang berangin. Sekiranya angin perlahan, wap air yang terbentuk adalah sedikit dan kadar penyejatannya adalah sedikit. Bermakna kadar penyejatan adalah rendah. Jadi sekiranya murid menjemur pakaian pada waktu ini, pakaian murid lambat untuk kering. Manakala pada keadaan angin kencang, pakaian murid yang dijemur akan cepat kering kerana kadar penyejatannya adalah tinggi. Okey, di sini kita boleh lihat. Angin yang perlahan, kadar penyejatannya rendah. Manakala angin kencang, kadar penyejatannya adalah tinggi. Jadi sekiranya murid-murid ingin menjemur pakaian, pakaian dijemur pada waktu angin kencang adalah lebih cepat kering berbanding pada waktu angin perlahan. Kita teruskan lagi berkaitan dengan luas permukaan. Faktor ketiga, kadar penyejatan adalah luas permukaan yang terdedah. Sekiranya murid menjemur pakaian dengan melipat pakaian, menyebabkan pakaian yang terdedah adalah kecil. Ini bermakna kadar penyejatannya adalah rendah. Bermakna pakaian akan lambat kering. Manakala jika murid menyidai pakaian dengan membentangkan pakaian, bermakna luas permukaannya besar. Jadi bila luas permukaan besar, bahagian terkena cahaya matahari lebih luas dan menyebabkan haba yang terima adalah lebih banyak dan menyeluruh, menyebabkan kadar penyejatannya adalah tinggi. Ini bermakna kain yang dijemur dan dilipat lebih lambat kering berbanding kain yang dibentangkan dan dijemur di bawah matahari. Jadi, berdasarkan apa yang dipelajari, murid-murid bolehlah mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian murid-murid. Okey, kita teruskan lagi dengan proses pendidihan. Proses pendidihan melibatkan perubahan cecair kepada gas. Cecair yang menerima haba akan bertukar menjadi gas. Sebagai contoh, murid-murid boleh lihat pada gambar di bawah, iaitu air. Apabila air menerima haba dan mendidih pada suhu 100 darjah Celsius, akan menyebabkan cecair tadi berubah kepada wap air. Wap air adalah contoh gas. Seterusnya ialah proses kondensasi. Proses kondensasi melibatkan kehilangan haba. Gas yang kehilangan haba akan membentuk cecair. Proses ini berlaku apabila wap air kehilangan haba ke persekitaran. Okey, murid-murid boleh lihat di sini. Okey, wap air yang terbebas akan terkena pada permukaan yang sejuk. Apabila terkena pada permukaan sejuk, wap air tadi akan berkumpul dan membentuk titisan air. Okey, proses ini dipanggil proses kondensasi. Okey, yang kedua, murid-murid juga boleh lihat
pada dinding gelas, pada dinding luar gelas, apabila ais yang berisi air diletakkan di atas meja, murid-murid akan nampak titisan air mengelilingi dinding gelas. Okey. Titisan air tersebut adalah wap air yang melekat di permukaan gelas. Wap air di persekitaran akan melekat pada permukaan gelas kerana permukaan gelas adalah sejuk. Wap air tadi yang melekat akan berkumpul dan membentuk titisan air. Yang ketiga, pembentukan embun. Wap air pada persekitaran pada waktu pagi, persekitarannya adalah sejuk. Dengan itu, wap air yang terdapat di persekitaran akan berkumpul dan membentuk titisan air yang dipanggil embun. Seterusnya kita tengok pula berkenaan dengan awan dan hujan, ataupun kita panggil sebagai kitaran air semula jadi. Pembentukan awan melibatkan proses-proses yang telah dipelajari sebentar tadi. Yang pertama, haba dari matahari menyebabkan proses penyejatan berlaku. Air laut yang dipanaskan oleh cahaya matahari akan menyejat dan naik ke udara, membentuk wap air, manakala wap air tadi akan naik lebih tinggi dan persekitaran di tempat yang tinggi adalah sejuk, menyebabkan wap air yang terkumpul tadi menyejuk dan terkondensasi menjadi titisan air yang halus dan membentuk awan. Ketika awan naik lebih tinggi, udara yang sejuk menyebabkan titisan air bergabung menjadi lebih besar dan berat dan turun sebagai hujan. Manakala hujan yang turun akan diserap ke bumi dan mengalir semula ke dalam tasik, sungai dan laut. Kitaran ini akan sentiasa berlaku setiap hari. Mari kita lihat, apakah kepentingan kitaran air semula jadi? Tahukah murid-murid kepentingan kitaran air semula jadi adalah untuk memastikan kuantiti air sentiasa berkekalan di permukaan bumi. Okey. Sekian, setakat itu saja untuk perbincangan kita pada hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.